Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Maui TV. Kali ni aku nak share video berkaitan dengan Mitsubishi Xpander. Bagi korang yang dah lama follow aku punya YouTube channel, mesti korang tahu aku ni tak adalah pembatak sangat kepada jenama-jenama yang aku pakai. Maksudnya kalau ada tak kena memang aku cakap je kan. Jadi aku tak adalah terlalu bias kan. Okey, jadi untuk kali ni sebenarnya aku nak share kat korang tentang apakah 5 perkara yang aku tak suka pada Mitsubishi Xpander ni. Okey, jadi aku dah pakai lebih kurang dalam 2500 km dan dah masuk ke bulan kedua lah ni. Betul tak? Okey, dah nak ke bulan kedua. Jadi aku rasa bolehlah sedikit aku terangkan apa 5 benda yang paling aku tak suka. Memang ada banyak juga benda yang tak suka, tapi pada aku setengah tu boleh kita terima. Dan aku hanya senaraikan 5 saja. Mungkin 5 tambah 1. Okey, jadi kalau korang nak tahu apa benda yang aku tak suka dengan Mitsubishi Xpander ni, jangan lupa like dan subscribe dulu. Nanti aku share video ni pada korang selepas ini. Okay guys, untuk di bahagian luar ni, benda yang paling aku tak suka sekali adalah lampu. Okay, tak semua lampu, sebab aku suka bentuk design lampu dan kedudukan lampu. Sebenarnya aku tak suka dia punya DRL. Okay, mungkin ada setengah orang akan salah faham bahawa DRL tu berada di sini. Okay, untuk mereka-mereka yang tidak memiliki Xpander ataupun nak memiliki Xpander, kena faham ini bukannya DRL. Ini adalah position light. Okay, jadi di mana DRL-nya? Okey, DRL-nya di sini. Okey, dianya adalah DRL dan juga fog lamp dalam masa yang sama, sebab di dalam ni sebenarnya ada 2 mentol tau. Okey, satu mentol adalah DRL dan satu mentol lagi adalah dia punya fog lamp. Okey, masalahnya DRL tu berada pada kedudukan fog lamp ni. Di waktu siang dia adalah DRL sebab dalam tu ada 2 mentol. Okey, di waktu malam ianya adalah fog lamp. Dan fog lamp tu perlu dipasang secara manual. Dia bukan auto pula. Okey, dan bila kau matikan enjin, kau buka balik, dia akan mati balik. Okey, maksudnya setiap kali kau nak guna baru kau perlu buka. Dia berbeza dengan kereta biasa. Kita just setting masa kedudukan dia auto untuk fog lamp. Bila kita buka lampu, automatic fog lamp dan lampu terbuka. Tapi yang ni tidak. Okey, ni benda pertama yang aku tak suka dengan Mitsubishi Xpander adalah dia punya DRL yang tidak berada pada kedudukan yang sepatutnya. Okey, perkara kedua yang aku tak suka adalah ini, pintu. Okey, pintu ni apa yang aku tak suka adalah bila kau nak tutup, dia akan macam tu. Okey, dia mesti sangkut. Okey, dia kena kuat sikit. Pun sangkut juga. Okey, kuat sekuatnya. Okey, baru ditutup. Okey, selalunya biasa beberapa kereta yang aku pakai dia ada masalah pada bahagian pintu driver je, tapi yang ini hampir seluruh pintunya sangkut. Okey, hampir seluruh pintunya akan sangkut. Okey, macam itu baru dia boleh tutup. Okey, keempat-empat pintu dia akan sangkut. Okey, itu 2 benda yang aku tak suka. Okey, perkara ketiga yang aku tak suka tentang Mitsubishi Xpander ni adalah kerusi dia ni. Kerusi dia ni nampak macam kerusi aftermarket dan nampak murah. Bentuk diamond ni aku rasa dia mungkin nak sama dengan bentuk diamond Mitsubishi lah, sebab tu dia guna diamond. Tapi ataupun dia nak meniru kereta Conti lah. Ada juga kereta Conti yang gunakan diamond ni kan. Tapi masalahnya diamond ni nampak sangat murah. Terutamanya kalau dia tengok pada posisi kedudukan bahu ni dia nampak sangat macam kereta murah. Okey, nanti ada yang kata kalau nak yang lawa, belilah kereta mahal. Biasalah, pembatak memang banyak. Okey, tapi pada aku macam nampak tak dia buat benda ni macam buat yang nampak proper sikit boleh tak? Okay, nampak macam entahlah, bahagian ni kalau kau tengok nampak macam sangatlah buruk dan kereta macam tahun 2000 punya style lah. Okay, yang ni aku tak suka. Bukan tak suka kulit ni, aku cuma tak suka dia punya design tu, sebab nampak aftermarket dan juga nampak macam old school sangat. Okay, dah lah kereta ni MPV kan, nampak kereta family man. Jadi tak perlulah macam nak tunjuk sangat yang old school tu. Okay, itu adalah perkara yang ketiga yang aku tak suka dengan Mitsubishi Xpander. Okay, perkara keempat yang aku tak suka dengan Mitsubishi Xpander ni ada pada ni lah. Okay, ada pada dia punya transmisi. Okay, aku dah ada pengalaman gunakan 2 kereta CVT dan 2 kereta
4 automatic transmission ni. Dan aku dapati bahawa aku secara peribadi lebih suka kereta yang ada CVT. Pertama, CVT ni akan menghasilkan kelancaran dalam pemanduan. Yang keduanya, penjimatan minyaknya lebih baik. Okey, sebab yang manual, 4 automatic manual ni memanglah mungkin tahan lasak. Okey, tapi pada aku, ia bila kita nak memotong tu, dia akan kadang pertukaran gear tiba-tiba macam terhentak sikit lah, tersentak sikit lah. Jadi kesannya macam menimbulkan perasaan tidak yakin lah pada aku. Okay, bila nak memotong tu, takut bila kita kadang tertekan lebih, kadang dia terlalu sampai masuk gear 2. Dan kalau kita tekan sikit, okay, kadang takut dia tak bertukar gear kepada gear 3. Jadi caranya adalah tekan dia punya OD button kat sini lah. Kalau nak memotong tu satu pilihan yang pada aku option lah, sebab dia bukan CVT. Jadi kalau nak memotong, gunakan OD button ni untuk memotong, kerana dia tidak menggunakan CVT. Okey, memang betul orang kata CVT ni dia lemau sedikit, tapi pada aku okey kot pemanduannya, tak adalah teruk sangat pun. Okey, kita ini pun MPV, jadi just untuk bersantai dan pemanduan yang agak relax. Okey, jadi pada aku CVT tu penting. Okey, untuk kereta zaman sekarang lah. Okey, sama juga dengan dulu orang kata gear auto ni cepat rosak. Sekarang ni manual pun dah tak wujud dah dekat Malaysia ni. Pro 2 Myvi tu dah tak ada dah manual. Okey, sekarang juga dengan CVT. Nanti lama-lama CVT ni orang akan anggap adalah mainstream punya gearbox. Dan 4 automatic transmission ni lama-lama mungkin akan pupus lepas ni. Okey, perkara kelima yang aku tak suka dengan Mitsubishi Xpander ni kerana ianya ada bau dan juga ada bunyi. Pertama, bunyi dia berada kat sini aku rasa. Bila dia dalam pemanduan speed tertentu, terutama dalam 90 ke 100, dia akan ada bunyi goro-goro kat atas ni. Okey, dan bila aku share dekat dalam grup Mitsubishi Xpander pun ada ramai juga yang mengadu hal yang sama. Dia pun menerima nasib yang sama macam aku. Okey, ada bunyi dekat kawasan ni dan tak pasti apa masalah dia. Yang keduanya, pada kelajuan 100 km sejam akan ada rasa bunyi yang masuk ke dalam kereta. Okey, ada rasa angin lah, angin masuk. Okey, pada 90 km dan ke atas dia akan ada rasa bunyi angin. Okey, pada dia punya tingkap ni aku rasa ada beberapa tempat yang tak kedap bunyi dan angin tu agak kuat lah. Yang ketiga, dari segi bau dan bunyi ni kerana apa? Kerana kereta ni kalau kau lalu ikut lori sampah ke, ataupun kau pergi ke kawasan pelupasan sampah, kilang sawit, kau akan dapati bahawa bau tu akan masuk ke dalam kau punya kabin. Okey, jadi agak hampir sikit lah pada aku kan, bila bunyi masuk dalam kabin. Okey, dan aku dah nyatakan 5 dan aku nak tambah satu lagi, perkara yang ke-6 lah, 5 tambah 1. Okey, kereta ni sebenarnya baru keluar hujan tadi, jadi tak basuh lah, kita cuma sembuh air je supaya tak lekat. Okey, perkara yang ke-6 yang aku tak suka dengan Mitsubishi Xpander ni adalah dia dah ada facelift, guys. Kau baru dapat kereta berapa bulan, tunggu 7 bulan, dapat kereta baru 2 bulan dah keluar facelift. Di peringkat antarabangsa lah. Di Malaysia belum lagi, tapi aku jangka mungkin dalam tempoh 2 tahun lagi facelift akan masuk lah. Masalahnya facelift tu padu kot kan. Tu yang aku rasa macam meralat lah. Dan facelift tu sebenarnya menyelesaikan beberapa masalah yang aku tak suka dengan kereta ni lah. Terutamanya tentang CVT dia, kemudian dengan fog lamp dia, okay, atau DRL dia. Jadi sebenarnya banyak masalah-masalah yang tak suka dalam kereta Mitsubishi ni, okay, sebenarnya telah berjaya diselesaikan oleh versi facelift yang mungkin aku tak boleh belilah. Takkan aku nak beli yang facelift lagi pula, ataupun aku kena upgrade pula dia punya body kit semua. Tak, aku bukan jenis orang yang suka buat benda-benda macam itulah. Jadi aku akan guna kereta ni sampailah kereta ni 5 tahun ke 10 tahun ke, mungkin macam itulah. Okay, tengok, mungkin aku akan upgrade benda yang lain lah. Jadi itu aku rasa kelemahan yang ke-6 lah. Dia dah ada facelift. Aku ingat ini dah versi facelift masuk pasaran Malaysia, rupanya ada lagi facelift lagi. Okey, jadi bertambahlah pemilik-pemilik Mitsubishi Xpander. Okey, itu saja aku nak share kepada korang. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel Mawi TV. Assalamualaikum. Bye.